Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini Madam akan mula kertas 1. Okay, kertas 1 tajuknya bebas. Kita akan buat set soalan bukan ramalan ya. Set soalan yang kita buat ulang kali supaya kita ada kemahiran untuk menjawab ADMAT. Okey, so yang mana tak belajar lagi tajuk ni, Madam akan terang daripada asal, daripada awal. Kemudian baru kita pergi kepada soalan. Kalau ada soalan, kalau segan nak buka mic, boleh tulis mesej. Okey, so Madam mula. Tak apa yang tak masuk hari ni mungkin dia akan tengok. Okay, mungkin dia akan tengok video kemudian tapi Madam akan mula on time sebab kita dah janji nak buat 8:30, so kita cuba ikut dia punya masa lah ya. Okey, untuk soalan nombor 10, Madam bagi tahu dahulu nota dia. Okey, yang pertama, kalau kita ada X per dengan kat bawah ni kita panggil pintasan, ini nota dulu, pintasan X. Okey, X per dengan pintasan X, kemudian tambah dengan Y per dengan pintasan Y. Okey, dan kat sini mesti sama dengan nombor sini wajib 1. Yang ini kita panggil mencari persamaan garis lurus menggunakan konsep pintasan. Jadi kalau dekat sini nota kita tengok soalan kita, dia kata X per dengan 5 tambah dengan Y per dengan 3 sama dengan 1. Maka Madam boleh buat, okay, kita boleh buat contohnya kat sini saya buat 90 darjah. Okay, saya ada garis paksi Y. Kemudian saya ada kosong darjah untuk buat paksi X. Okay, so selesai di situ. Yang ini kita panggil paksi Y. Yang ini kita panggil paksi X. Sekarang Madam nak tunjuk apa maksud 5 dan 3 itu. So maksudnya adalah kita ada satu garisan, begitu kita bebas lukis dia dan didapati di sini kita panggil dia pintasan X ataupun dia buat kat situ kalau pintasan X kita dekat nombor 5. Manakala kita ada satu lagi pintasan Y, dekat mana dia pintas? Dekat 3. Itu tujuan Madam bagi nota mula-mula tu. Kemudian soalan juga bagi maklumat, memotong paksi X pada titik S. Jadi titik yang sedang kita buat ini namanya S, koordinatnya 5, 0. Manakala paksi Y pula dia namakan huruf T. Huruf T di mana koordinatnya kita tulis huruf X dulu 0 dan nilai pintasannya 3. Itu cara menulis. Okay, harap nota ni boleh membantu pelajar. Soalan A, dia minta kita cari kecerunan garis lurus. Kecerunan garis lurus kita boleh cari dengan menggunakan formula Y2 tolak dengan Y1 per dengan X2 tolak dengan X1. Ini formula dia. Katakan pelajar ada 2 titik. Pelajar nak declare titik warna kuning ni namanya 2. Okay, manakala titik warna biru ni pelajar nak declare dia adalah 1. Jadi semasa mencari kecerunan,
Y2 tu merujuk kepada nombor 3. Tolak dengan kosong merujuk kepada nilai Y yang satu lagi. Y yang dekat warna biru. 3 yang dekat warna kuning. Per dengan X2 warna kuning iaitu kosong. Tolak dengan 5 yang warna biru. Jadi kecerunan akan dapat negatif 3/5. Itu adalah jawapan kecerunan garis lurus. Garis yang warna merah tu kecerunannya negatif 3/5. Itu soalan A. So soalan kategori ni kita panggil soalan mudah tapi kita kena faham konsep dulu. Okey, kemudian kita nak cari soalan yang seterusnya iaitu dia nak cari persamaan pembahagi 2. Kemudian dia guna perkataan serenjang. Okey, Madam nak guna dulu maklumat yang pertama. Pembahagi 2. Kalau di sini nombor kosong, nilai di sana nombor 5, pembahagi 2 akan menjadi 2.5. Kalau nilai di sini kosong, nilai di sini 3, pembahagi 2-nya adalah 1.5. Jadi bila Madam cari titik tengah-tengah, terus dapat koordinat titik tengah ni, okey, congak saja kita dapat 2.5 paksi X, 1.5 paksi Y. Jadi soalan ni kita tengok dalam keadaan mencapah. Okey, kita kena tengok mencapah. Kalau kita tak lukis, benda ni kita tak nampak. Jadi Madam bagi idea supaya awak lukis. Lukislah conteng-conteng pun tak apa. Okey. Janji awak nampak dia punya perkaitan tu. Okey, so selesai di situ. Maksud persamaan pembahagi 2. Kemudian perkataan yang kedua ialah serenjang. Serenjang maksudnya ada garisan lain. Ada garisan lain yang mempunyai sudut 90 darjah dengan titik hijau tu. Contohnya Madam buat warna biru. Warna biru contoh dia. Dan sudut di sini 90 darjah. Itu maksud serenjang. Untuk kita handle kes serenjang, contohnya B Madam nak jawab di sini, Madam kena guna dulu kecerunan 1 darab kecerunan 2 sama dengan negatif 1. Ini rumus untuk tukar gradien asal menjadi gradien serenjang. Gradien yang mula-mula kita dapat tadi adalah gradien 1. Sekarang Madam nak cari gradien 2. Sama dengan negatif 1 per dengan gradien lama, negatif 3/5. Kalau kita rasa susah kita nak congak, kita tekan kalkulator canggih terus ni. Negatif 1 per dengan negatif 3 per dengan 5. Kita tekan terus kalkulator, kita akan dapat jawapannya 5/3. Jadi kita tak perlu tunjuk one by one kita dapat nilai sebab kita sedang menjawab ADMAT bukan mat moden. Okay, dan kita ada bantuan kalkulator. Okay, Madam tunjuk sekali lagi. Negatif 1, what you see, what you enter kalkulator sekarang ni. Dia tak sama dengan kalkulator zaman Madam dulu. Negatif 1 per. Kemudian nilai bawah tu negatif 3/5. So dapatlah jawapannya 5/3. Okey. Untuk kita mencari persamaan garis lurus, Madam menghormati cara SPM. Madam tak nak ajar cara matrikulasi. Madam ajar cara SPM ni. Okey, Madam ambil masa untuk study SPM ni, balik kerja pukul 4, Madam baca buku ADMAT dulu. Supaya Madam tak terlebih ajar.
Kurang ajar lain. Lebih ajar pun lain. Jadi Madam supaya tidak terlebih, Madam ikut cara SPM. Y sama dengan MX tambah dengan C. Di mana koordinat yang kita nak capai ialah koordinatnya ialah 2.5, 1.5. Di mana 2.5 ni adalah nilai X. Kemudian 1.5 ni adalah nilai Y. Okey, so Madam masukkan nilai-nilai tu. Nilai Y 1.5. Nilai M 5/3. Nilai X 2.5. Dan kita sebenarnya nak cari nilai C. Okey, Madam tunjuk lagi shortcut untuk pelajar dan di sini pun ada markah, jangan risau. Okey, ada markah. Kalau you nak guna dalam subjek lain pun boleh ni. Yang ni teknik guna kalkulator. Tengok betul-betul, saya tunjuk. Okey, awak masukkan nilai 1.5. Awak tekan sama dengan tu, awak tekan alpha, awak tekan solve. Dia keluar tanda sama dengan. Kemudian 5/3 darab dengan 2.5 tambah dengan C. C ada huruf C di situ. Tambah dengan C. Kalau tidak, kita yang kena main dengan algebra. Sekarang kita tak nak main dengan algebra sebab kita banyak lagi soalan nak buat dalam MMath. Kita kena cepat. Jadi awak tekan button shift, awak tekan button solve. Sekali lagi, shift, solve. Tekan sama dengan. Itu dia. Jawapan nilai C. Okay? Nilai C awak dapat iaitu. Cuma sekarang saya faham pelajar nak tukar dia jadi pecahan. Okay? Pelajar nak tukar dia jadi pecahan. Tapi saya salin sekejap jawapan. Jawapan dia negatif 2.667 tadi. Okay, saya tunjuk pada pelajar macam mana nak dapat jawapan pecahan. Okey, nama lain kepada 2.5 ni ialah 5/2. Nama lain kepada 1.5 ni ialah 3/2. Pelajar boleh tukar balik nilai-nilai ni. Okey, sebab tadi kita kan congak je. Okey, nilai Y kita boleh tukar dia jadi 3/2. Nilai X kita boleh tukar dia jadi 5/2. Okey, kalau kita nak masuk dalam kalkulator, kita boleh masuk 3/2 sama dengan 5/3 darab 5/2 tambah dengan C. Huruf C warna pink. Okey, kita tekan shift, solve, kita kena tekan 2 kali. Shift, solve. Shift, solve. Sama dengan. Oh, kalkulator saja dia dah set nombor ni. Okey, kalau nak tahu nombor ni nama lainnya ialah 8/3. Okey, kalau dia tak tukar juga, saya bagi tahu terus jawapannya nilai C adalah negatif 8/3. Yang ini sebab saya dah lama mengajar, saya tahu kan. Okey, 8 bahagi 3. Tekan SD. Ni. Ni sebenarnya jawapan dia, cuma kalkulator kita tadi mungkin saya tak set sesuatu, dia jadi macam tu. Okey, kemudian katakan pelajar takut dengan cikgu MMath dia. Cikgu MMath marah guna sisoh-sisoh ni. Tak ada masalah. Okey, kalau cikgu MMath kita garang, tak apa. Kita tinggalkan C di dalam minda. Kita tekan kalkulator 3/2. Kita tolak dengan 5/3 darab dengan 5/2. Sebab ada setengah cikgu dia macam tak boleh, dia kata tak boleh. Dia full stop. Jadi kita ikut je lah cikgu kita. So dapat jawapannya negatif 8/3. Tetapi soalan minta kita cari persamaan. Jadi Madam baru dapat nilai C. Jadi persamaan kita ialah Y sama dengan
5/3 X tolak 8/3. Selesai nombor 10. Madam mula tadi dengan intro supaya pelajar dapat hadam, sebab pelajar tingkatan 4 mungkin dia tak belajar lagi tajuk ni. Okay, so Madam dah buat beberapa extra guna kalkulator. Okay, cuma kalkulator Madam kena set jadi pecahan lah. Dia ada cara dia. Okay. Setakat ni okay. Nombor 10 Madam buka kepada soalan. Okay. Begini saya sebab saya terbiasa buat Y besar macam tu sebab saya bidang engineering, sebab Y tu banyak jenis sangat. Jadi saya terbiasa. Kalau pelajar nak buat Y sama dengan 5/3 X tolak 8/3 pun boleh. Cuma Madam terbiasa. Terbiasa sebab di bidang engineering terlampau banyak simbol, kadang-kadang kita kena bertulis dalam bentuk yang catchy kita panggil, yang macam lain daripada yang lain. Saja Madam seronok-seronok sebenarnya. Tapi Y tu bermaksud paksi Y lah. Sama juga cara nak tulis X, sebab saya tak reti nak tulis X seksi macam ni, saya tak reti. Saya memang tulis Y keras macam tu, M keras tambah C. Saya memang gitu. Saya nak membezakan darab saya dengan X saya, so saya buat macam tu. Okay. So untuk pelajar yang bertanya itu je, jangan risau. Saya cuma terbiasa menulis begitu. Okay, ada soalan lagi tak nombor 10 sebelum kita pergi nombor 9? Tak ada kalau pelajar fikir secara susah, nanti dia akan kembang dulu persamaan ni. Dia akan kembang-kembang, iaitu kita menyusahkan diri sendiri. Sepatutnya bila you dapat bentuk yang dah cantik, you kena ada satu nota, iaitu kita boleh buat persamaan dengan menggunakan konsep pintasan paksi. Kemudian di peringkat tinggi ada banyak lagi, tapi yang soalan ni cukup dengan nota ni saya rasa dah okey. Okay, so Madam pergi kepada nombor 9. Okay, diharap yang tingkatan 4 sabar sikit, yang ini dah sabar. Tak, sebab dia terus kepada inverse ni. Okay, kalau saya nak mula dari awal, dia terlalu panjang tajuk ni. Tajuk 1 tingkatan 4 ni terlalu panjang dan pelajar terima seadanya jalan kerja Madam. Madam cuba ringkaskan dan Madam cuba guna juga konsep SPM. Madam tak masuk yang matrikulasi. Sebenarnya yang matrikulasi lebih mudah, tapi saya tak nak ganggu minda pelajar. Proceed cara cikgu sekolah. Dekat matrik nanti kita ubah semula. Okay, Madam nak ajar dulu. Kalau kita ada F, kita boleh jadikan dia songsangan. Kalau nilai songsang ini, kita songsang sekali lagi, kita songsangkan dia sekali lagi, dia akan dapat nilai F. Okay. So, kalau soalan dia bagi F inverse, dia nak F, senang je. Kita songsangkan dia sekali lagi. Cuma pelajar ada masalah nak songsangkan. So, kita akan buat step by step. Mula-mula, awak tengok benda ni, awak nampak walaupun dia F songsang, kita anggap benda tu benda lain. Kita anggap benda tu benda yang mudah. Contohnya, kita anggap dia jadi Y. Tak nampaklah songsang tu dah. Sama dengan X tolak 1 per dengan X. Songsang ni kita biasa main masa kita kecil-kecil. Sekarang tak main lah, dulu kecil-kecil. Kita main njek-njek semut. Njek-njek semut, siapa sakit naik atas. Orang atas cubit dia sakit, dia pula naik atas, dia cubit orang tu pula sakit. Macam tu. So sekarang ni, Y duduk atas.
Madam nak ubah, biar X pula jadi perkara rumus. Sekarang Y jadi perkara rumus, Madam akan ubah biar X pula jadi perkara rumus. Jadi mula-mula kita ajak dulu Y dengan X ni duduk dekat-dekat. Okey, lepas tu Madam buat pertukaran, tak kisah siapa nak pergi kat mana, tak kisah, ikut masing-masing. Contohnya Madam nak buat 1 datang sini, Madam nak suruh X tolak XY datang situ. Jadi Madam dapat 1 sama dengan, Madam fakturkan X, tinggal lagi 1 tolak dengan Y. Okey, so kita dah boleh jadikan X sebagai tajuk. X sama dengan 1 bahagi 1 tolak Y. Seperti yang Madam janji tadi, yang asalnya Y jadi tajuk, sekarang X dah jadi tajuk. Perubahan yang berlaku itulah yang dinamakan inverse. Jadi, yang Y tadi, nama asalnya adalah F inverse. Oh ya, you all terbiasa buat let. Pelajar kan. Sebab dia kata Pak cikgu dia buat let say. Okay, let. Bolehlah let. Tak ada masalah. Boleh. Kan let Y. Okay, so sekarang Madam dah berjaya tukar daripada Y jadi tajuk. Sekarang yang kuning pula jadi tajuk. Jadi yang kuning itu adalah songsangan kepada F songsang. Dan di sinilah dia songsangannya menjadi Fx. Jadi Fx sama dengan, kita tengok sini dia akan jadi 1 tolak. Kita belajar dalam Math, kalau nilai dalam ni X, boleh tak Madam buat tiba-tiba kat sini huruf Y? Boleh tak? Tak boleh. Jadi sebab itulah kita kena tukar dia 1 tolak dengan X. Inilah dia Fx. Fx 1/1 tolak X. So, ikut pelajar. Ada pelajar yang pertukaran di sini. Okay, dekat sini Madam tunjuk ikut nasib dia. Ada yang buat Yx tolak 1 sama dengan, Yx tolak X sama dengan negatif 1. Ada pelajar tukar macam tu. Tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Lepas tu, dia pun fakturkan X. Jadilah Y tolak 1 sama dengan negatif 1. Yang penting X jadi tajuk, negatif 1 per dengan Y tolak 1. Jadi jawapan inverse ni berkemungkinan ada 2. Inverse kepada F inverse iaitu X ada 2. Iaitu negatif 1 per dengan X tolak 1. Yang ini pun betul. Bergantung kepada individu, rezeki dia kok mana. Okey, ikut rezeki pelajar. Okey, ada nak tanya tak? Madam buat dua-dua takut pelajar kata nanti dia kira dapat lain, Madam kira dapat lain. Okey, di situ selesai. Madam akan tunjuk lagi sekali proses nak cari inverse. Satu lagi nak cari inverse. Sebab soalan yang kedua nanti dia bagi G, lepas tu dia nak G inverse ni. Kalau ikut hati Madam, yang ini G, Madam akan buat songsang. Di mulut Madam, X dah ada dah. Di sini kata tolak, Madam akan buat dia jadi tambah. Di sini kata tolak 2, Madam akan buat tambah 2. Di sana kata darab 3, Madam akan bahagi 3. Itu kalau ikut Madam. Tapi di sekolah kita tak boleh buat macam tu. Di matrik tak apa. Okey, so saya salin sekejap soalan. Saya nak jawab GX. 3X tolak 2.
Okey, Gx sama dengan 3x tolak 2. Yang pertama, sebab pelajar dah tegur tadi, kita buat let. Let y sama dengan 3x tolak 2. Y tambah 2 sama dengan 3x. Mula-mula y jadi tajuk. At the end, y tambah 2 bahagi dengan 3 sama dengan x. So sekarang x dah mula jadi tajuk. Pelajar yang ambil AdMed, dia dah mula kena serasikan diri menulis macam dari sana. Dia kena serasi dah. Dia jangan saya tak biasalah sama dengan duduk belakang madam, saya biasa sama dengan duduk depan. Orang yang ambil AdMed dia kena fikir macam ni dah. Okay? Dia dapat kena fikir benda tu macam kimia tu, dia seimbang. Seimbang, setara, dia kena fikir dah. Dia tak boleh tak faham dari segi penulisan. Okey. Kat sini kita dah nampak akhirnya X menjadi tajuk. Jadi kita boleh buat kesimpulan nilai G songsang sama dengan X tambah dengan 2 bahagi dengan 3. 2 kali kita belajar songsang. Dekat mana rasa macam susah, boleh berterus terang supaya madam boleh downgrade myself untuk ngajar pelajar. Tak ada Okey. Madam nak teruskan mengajar composite. Sebab soalan suruh cari. Okey. Okey, soalan suruh cari G inverse of fx. Yang ini pun saya ikut cara sekolah jugalah. G inverse fx. Walaupun sebenarnya naluri saya tak nak tulis macam ni, saya ikut cara sekolah. G inverse fx. Okey. Daripada inovasi yang madam buat, kita tahu kalau pengantin yang bersanding kat sini adalah pengantin lelaki, sebelahnya adalah pengantin wanita. Gitu. Jadi segala urusan rumah tangga, tanggungjawabnya suami. Okey, kita tengok suami kata apa. Suami kata X tambah 2 bahagi 3. Tu saya membaca nilai ni. Okey, saya membaca nilai ni. X, saya kosongkan rumah itu. Okey, tambah 2 bahagi dengan 3. Kita ikut suami. Kemudian siapa yang akan masuk ke dalam rumah? Yang masuk adalah isterinya. Okey, so kita nak tahu apakah nama isterinya. Kita kena cari baliklah FX tadi nama apa. FX tadi namanya yang ini. Okey, tak nampak. Ni. Ni namanya. Dia nak masuk dalam ni. Okey, madam bagi dia masuk, dia adalah 1/1 tolak X. Yang masuk dalam rumah si suami tadi adalah isteri dia. Okey, konsep fungsi gubahan. Kemudian saya akan bermain sekali lagi dengan pecahan ni. Semalam ada pelajar tanya dah. So nombor 2 ni saya boleh tulis dia 2/1. Kalau saya buka ni garisan sepadan ni, Allah. Nyesal buka. Sekejap saya buka sikit. Okey. Dia gitu. Kita cross macam yang kita kelas malam. Kita buat cross kuning dulu. Okey. Kita akan dapat di situ 1. Operasi di sini tambah. Okey, operasi di situ tambah.
Saya cross yang ini pula. Cross yang biru. Saya akan dapat 2 kurungan 1 tolak X per dengan 1 tolak X darab 1. Saya cross pula yang bawah. Sebab itu tajuknya ialah kuning dengan biru tu cross, warna purple tu multiply. Kaedah ni kita panggil cross multiply. Okey, Madam tak buat lagi yang bawah tu. Per 3. Per 3. Kita buat per tu jadi bahagi 3. Sebab kalau buat per lagi dia jadi 3 tingkat. Kesian pelajar nak fikir 3 tingkat. Kita hold sekejap yang warna merah tu bagi 3. Okey, Madam nak settle yang dalam yang atas dulu. 1 tambah 2. Ni Madam kembang. Kembang lagi yang belakang ni. Tolak 2X per dengan 1 tolak X. Bahagi 3 adalah bahagi 3/1. Cikgu kita kata kena tukar jadi darab. Yang bawah naik atas, yang atas turun bawah. Kita ikut cikgu kita yang sekolah rendah dulu. 1 naik atas, 3 turun bawah. Okey, kita permudahkan yang di atas telah menjadi 3 tolak 2X. Yang bawah jadi 3 kurungan 1 tolak X. Okey, selesai. G inverse Fx. Jawapannya 3 tolak 2X per dengan 3 darab 1 tolak X. Sempat kita buat 2 soalan. Okey, Madam buka soalan untuk nombor 9. Perangai Madam dulu masa SPM. Madam memang suka jawab soalan dari belakang tau. Sebab nak pujuk hati. Nak pujuk hati supaya kita jawab biar dapat markah dulu. Jangan nak fikir nak A lagi, biar dapat markah dulu. Lepas idea tu datang, yang lain insya-Allah akan datanglah sikit-sikit. Yang penting kita kumpul 5 sebab kita tahu setiap kali 5 markah kita kumpul, satu grade akan berubah. Kita target macam tu biar kita rasa seronok nak menjawab. Okey, boleh? Ulang yang kaedah. Okey, Madam ulang kaedah cross. Kaedah cross. Okey, Madam ulang yang ini. Semasa pelajar dah buat, suaminya buat rumah. Okey, lepas dia kahwin, dia sediakan rumah untuk isteri dia. Kemudian ada kereta dan juga ada orang gaji. Saja penceritaan Madam buat begitu. Kemudian bila dia kahwin, dia kata sila masuk. Wahai isteriku, isteriku bernama 1/1 tolak X. Okey, Madam terpaksa buka kurungan supaya pelajar tak rasa berserabut dengan tanda kurungan. Madam buka. Okey, tetapi sekarang yang warna kuning ni sekarang pecahan. Yang warna 2 tidak. Jadi Madam pun buat dia per dengan 1 supaya dia sama-sama pecahan. Apabila awak belajar dahulu, A per dengan B tambah C per dengan D. Cikgu awak bagi rumus iaitu AD tambah BC per dengan BD. Cikgu awak buat proses cross. Okey, cikgu awak buat proses cross antara biru dan kuning. Kemudian cikgu awak buat multiply untuk yang di bawah. Sebab itu nama proses ini ialah cross multiply. Kerana awak kena cross di atas dan juga kena multiply B dengan D. Okey, dan bila Madam buat untuk jawapan Madam, Madam akan dapat yang kuning dulu 1. Yang biru 2 darab 1 tolak X. Yang purple
1 tolak X. Kebetulan darab dengan 1 Madam tak buat. Kemudian di bawahnya ada bahagi dengan 3. Bila kita selesaikan yang atas, 1 tambah, yang ini kita kena buka kurungan yang kita belajar masa tingkatan 1 dengan 2. 2 tolak 2X per dengan 1 tolak X. Kemudian cikgu sekolah rendah kata bahagi ni tak boleh dalam matematik. Kena tukar jadi darab. Okey, 1/3. So, bila Madam mudahkan yang di atas, dapat 1 tambah 2, 3. Tolak dengan 2X. Kemudian ada perkali 3 kurungan 1 tolak X. Okey. So, macam mana? Madam terang kali kedua. Yang mana rasa ada macam sangkut? Kat mana rasa macam pelik? Sebab ni memang tajuk 1 semua orang dah belajar rasanya tajuk 1 ni. Cuma antara orang boleh ikut dengan tak boleh je tajuk fungsi. Okey, boleh? Okey. So, untuk besok kita tak ada kelas. Kita rehat sehari. Bukan rehat sebab Madam ada kelas dengan pelajar Madam. So, hari Rabu kita akan sambung. Okey, hari Rabu kita akan sambung. Nombor 8 Madam tak buat. Okey, sorry sangat. Madam memang agak lemah untuk vektor. Cuma jawapan akhir Madam tahu. Nak kira tahu, cuma nak terang tak tahu. Sebab dia ada nak kena sebut magnitude lah, skala. Madam tak reti. Tak ingat, malah nak study dah. Okey, nombor 8. Nombor 7 kita dah buat semalam. Kesejahteraan ni kita dah buat semalam. Kita ada dua pilihan jawapan. Mengikut kepada pemahaman orang yang buat lah. Madam faham begini dan mungkin you faham begitu. Okey. So, ada 2 jawapan. Kemudian nombor 6. Madam nak buat hari Rabu nombor 6. Okey, kemudian Madam akan bagi soalan lain lah sebab dah tinggal nombor 6 je. Nombor 11 tak ada lagi sebab sini adalah nota soalan nombor 6 hingga 10. Okey, nombor 6. Lepas tu Madam akan cari lagi 1 soalan. Kita boleh buat 2 soalan untuk tempoh setengah jam. Okey. So, untuk pelajar, katakan you ada kerja, Madam faham 8.30 ni awal mula kelas. Tapi Madam terpaksa mula awal sebab Madam akan habis 8.30, habis pukul 9. Sebab lepas tu Madam nak buat kerja office Madam pula kan. Madam nak sambung kerja office pula. Sebab tu Madam mula awal. Kalau mula lewat, nanti Madam lambat tidur. Okay, so kita win-win situation. Madam tak ambil bayaran, cuma Madam perlukan pukul 8.30 tu Madam buat. Madam tahu ada yang nak pergi surau, Madam tahu. Tapi Madam tak boleh nak elak, nanti lambat sangat Madam mengantuk. Boleh So yang mana yang tertinggal, jangan risau. Madam memang record. Madam memang